Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Alhamdulillah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kepada hadirin hadirat, pada pagi ini kita akan berbicara tentang Ismail Raji Al-Faruqi, seorang mufakir daripada Palestin, menetap di Amerika, dan beliau telah menghasilkan banyak karya monumental dalam bidang pemikiran Islam yang telah memberi sumbangan kepada pemodenan pemikiran ataupun tajdid ataupun islahul fikril islami, pembaharuan pemikiran Islam. Dan sebelum kita masuk kepada karya yang akan kita bahaskan pada hari ini, iaitu bukunya yang diterbitkan pada tahun 1986 berjudul At-Tauhid, Its Implications on Thought and Life. Dan Ismail Al-Faruqi ini merupakan seorang pendiri Triple IT di samping beberapa pemikir lain seperti Syekh Taha Jabir Al-Alwani, Abdul Hamid Abu Sulaiman, dan juga di Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim, Ahmad Totunji dan sebagainya. Jadi Triple IT ini ditubuhkan pada tahun 1980 dan masih ada sehingga ke hari ini, sudah 40 tahun. Ismail Al-Faruqi lahir pada tahun 1921 dan beliau telah pergi meninggalkan kita pada tahun 1986 pada usianya 64 tahun, tak silap saya, di mana beliau telah ditikam di rumahnya di Philadelphia oleh seorang Muslim berkulit hitam. Beliau telah mendapat pendidikan di American University of Beirut, Lebanon, itu selepas Israel menjajah Palestin selepas deklarasi Balfour. Jadi pada tahun 1948 beliau telah berhijrah ke Lebanon dan mendapatkan pendidikan di situ. Kemudian menyambung di peringkat masters di Indiana University di Amerika Syarikat di Graduate School of Arts and Sciences. Kemudian beliau menyambung masters yang kedua di Harvard University dan menulis disertasi berjudul Justifying the Good, Metaphysics and Epistemology of Value. Dan lanjut lagi ke tingkat PhD di Indiana University sekali lagi dalam bidang falsafah. Kemudian beliau melanjutkan PhD-nya di Mesir, di Al-Azhar Al-Sharif, dan itu pada tahun 1958. Jadi jika kita lihat pada garis masa kehidupan beliau ini sangat singkat. Maksudnya beliau tidak membuang banyak masa. Habis degree terus sambung masters, buat 1 tahun sambung PhD, kemudian buat lagi PhD kedua, dan beliau telah menerbitkan lebih 100 artikel dengan jumlah buku lebih kurang 25 yang kita jumpa, yang kita temui telah diterbitkan. Dan yang dari sudut kariernya, beliau pernah menjadi fellow pelawat untuk Islamic Studies di McGill University di Canada. Dan di sini beliau bertemu dengan Fazlur Rahman. Ini juga salah seorang pemikir contemporary yang sangat wajar kita wacanakan pemikirannya. Telah menulis banyak disertasi, buku tentang Ibn Sina, yang paling terkenal adalah Psychology of the Soul, Avicenne and Psychology. Kemudian Ismail Faruqi menjadi profesor pelawat di University of Chicago's Divinity School, dan kemudian menjadi profesor madya, associate professor di Syracuse University, kemudian profesor penuh di Temple University. Dan di sini beliau telah melahirkan banyak anak-anak murid, dan antaranya di Malaysia ini kita ada Profesor Imtiaz Yusof, sekarang mengajar di Istaq, mengambil PhD
di bawah kelolaan Profesor Ismail Al-Faruqi. Dan sebagaimana yang saya sebut, beliau telah mengasaskan Triple IT bersama dengan beberapa orang lain pada tahun 1980 di Amerika Syarikat. Dan Triple IT ini fungsi dia yang kita ketahui adalah mereka melaksanakan islamisasi ilmu. Dan akhir-akhir ini mereka telah merubah pendekatan mereka untuk melaksanakan dasar integrasi ilmu yang dilihat lebih inklusif dan lebih terbuka, terutama di belahan barat yang dirundung Islamofobia. Okay. Dan jika kita lihat beberapa karya beliau yang telah diterbitkan adalah, pertama sekali beliau menerbitkan terjemahan yang berjudul From Here We Start. Ini pada tahun 1953. Ada banyak, jadi saya pilih beberapa yang relevan dengan perbincangan kita. Pada tahun 1962 beliau telah menerbitkan satu artikel berjudul Al-Urubah. Ini Arabism and Religion, an Analysis of the Dominant Ideas of Arabism and of Islam as its Highest Moment of Consciousness. Dan jika kita meninjau pemikiran Ismail Al-Faruqi, kita tahu beliau merupakan seorang yang bersifat nasionalis pada awalnya kerana pengalaman beliau tanah airnya dijajah, dan kemudian beliau ada beberapa siri dialog dengan Fazlur Rahman dan juga hasil dialektika pemikirannya dengan orang di sekelilingnya, beliau telah bertukar menjadi seorang yang lebih Islamis berbanding nasionalis. Jadi ada perubahan pemikiran di situ. Dan kita kenali daripada anak-anak murid beliau, Profesor Ismail Faruqi merupakan seorang yang sangat tegas dalam mendidik para pelajarnya. Ya. Ada sekali tu pernah pada bulan Ramadan dia menganjurkan kelas 6 jam straight, tidak ada berhenti kecuali waktu solat, dan itu pun sekejap. Dan beliau sangat strict, terutama orang yang lambat masuk kelas akan tak dibenarkan masuk. Okay. Kemudian pada tahun 1964 beliau menerbitkan sebuah makalah berjudul sebuah buku Usul As-Sahyuniyah fi Din Al-Yahudi. Ini maksudnya asal usul Zionism di dalam agama Yahudi. Dan kita tahu Ismail Al-Faruqi merupakan seorang pemikir perbandingan agama. Jadi beliau telah menguasai turath dan juga kitab-kitab suci agama Kristian, Buddhisme, Hinduisme, dan di dalam pemikirannya beliau membanding-bandingkan dasar-dasar ataupun ajaran pokok dalam agama ini dan bagaimana ia berbeza ataupun bagaimana Islam mampu untuk menyempurnakan beberapa pandangan ataupun beberapa ketimpangan yang wujud dalam agama sebelum ini. Dan daripada situ kita dapat lihat pada karya-karya yang telah diterbitkan oleh beliau seperti Trilogue of the Abrahamic Faith, diterbitkan oleh Triple IT pada tahun 1982. Dan Christian Ethics itu pada tahun 1968. Christian Ethics, ya. Ini terbitan di sini, Kuala Lumpur, Pustaka Nordin. Ni kemudian Islam and Other Faith pada tahun 1985 dan The Cultural Atlas of Islam. Itu buku terakhir pada tahun 1966. Dan selepas itu ada beberapa karya yang telah diterbitkan secara posthumous atau tanpa maksudnya barangkali anak-anak muridnya menghimpunkan beberapa nota dan tulisannya yang tidak diterbitkan, kemudian mereka terbitkan. Dan antaranya diterbitkan oleh Profesor Imtiaz Yusof sendiri berjudul Islam, Religion, Practice, Culture and World Order. Itu pada tahun 2012 diterbitkan oleh Triple IT. Okay, jadi itu serba-serbi latar belakang Ismail Al-Faruqi, seorang mufakir yang sangat hebat. Bila saya baca bukunya ini, At-Tauhid, Its Implications for Thought and Life. Okay, ini terbitan Triple IT dan ini cetakan yang keempat.
Buku ini dicetak pada tahun 1982. Dan pada cetakan yang kedua itu ada pembaharuan mukadimah atau prolog. Dan buku ini Masya Allah sangat luas pemikiran Al-Faruqi. Kita dapat lihat beliau telah membahagikan buku ini kepada 13 bab. 2 bab terawal itu dibincangkan oleh Al-Faruqi untuk menjelaskan konsep tauhid yang menjadi tajuk buku ini, dan apakah tauhid yang difahami oleh Al-Faruqi. Kemudian pada 11 bab yang menyusul merupakan 11 prinsip, yang daripada 11 prinsip ini Al-Faruqi menyerapkan unsur-unsur tauhid itu ke dalam semuanya. Apa itu 11 prinsip? Pertama sekali, prinsip ilmu, prinsip metafizik, prinsip etika, prinsip sejarah, prinsip keluarga, prinsip ummah, prinsip aturan sosial, prinsip aturan politik, prinsip aturan ekonomi, prinsip aturan dunia, dan terakhir prinsip estetika atau kesenian. Ini ke-11 prinsip ini kita dapati Al-Faruqi cuba untuk menjelaskan apa yang mampu ditawarkan oleh Islam dalam menanggapi kehidupan di dunia ini. Dan jika kita lihat pada Kutubul Aqidah, buku-buku akidah seperti Kitabut Tauhid dan Aqidah At-Tahawiyah. Okey, ini contoh matan Aqidah Tahawiyah di mana di dalamnya menggariskan usul-usul akidah. Kita juga ada Aqidah Nasafiyah dan disyarahkan oleh Sa'aduddin At-Taftazani, dan ada terjemahannya dalam bahasa Malaysia, terbitan IBDA, Institut Buku Darul Ihsan. Dan antara ni saya rasa itu adalah terjemahan yang baik. Tentu saja ada yang boleh ditambah baik, tetapi itu adalah karya yang sangat penting untuk kita faham bagaimana Islam di tanah Melayu, khususnya pada awal abad ke-13 sampai ke abad ke-14, kerana itu dikatakan sebagai terjemahan pertama kitab Arab ke dalam bahasa Melayu, Aqidah Nasafiyah. Ini berteraskan akidah Maturidiyah. Okey, apa yang saya cuba nak bagi tahu sebenarnya? Saya cuma nak kata barangkali kita boleh pertimbangkan untuk masukkan buku Al-Faruqi ini sebaris dengan kitab-kitab akidah yang tadi. Kerana beliau berbicara soal tauhid. Cuma bezanya adalah beliau cuba untuk tatbik pada zaman hari ini, dan juga ada dimensi falsafah yang beliau garap bersama dengan perbandingan daripada agama-agama lain. Mungkin itu satu keunikan yang ada dalam buku tauhid yang tidak ada dalam kitab-kitab akidah yang lain. Okey. Saya akan cuba dalam masa beberapa minit untuk membahaskan bab-bab terpilih daripada ke-13 bab ini. Tentu sahaja bab yang pertama itu sangat penting untuk menjelaskan apakah maksud tauhid. Jadi saya akan menjelaskan maksud tauhid menurut Al-Faruqi. Okey, apakah bab pertama? Bab pertamanya berjudul The Essence of Religious Experience. Zat pengalaman keagamaan atau pengalaman kerohanian. Sebahagian menterjemah dia pengalaman ketuhanan. Menariknya bila kita tinjau buku Muhammad Iqbal, hasil himpunan syarahan beliau di sekitar India dan sebahagian Pakistan, berjudul Reconstruction of Religious Thought in Islam, beliau turut memulakan buku itu, mukadimahnya, dengan religious experience. Saya pernah berbincang bersama pensyarah saya di Universiti Islam mengapa Iqbal memulakan dengan pengalaman ketuhanan. Dan Profesor Mumtaz Ali, ya, jika ada yang daripada UIA tahu, beliau asal daripada India, daripada Mumbai. Dan daripada situ beliau lebih dekat dengan karya-karya Iqbal. Beliau telah membaca, bahkan beliau telah mengambil banyak
inspirasi daripada idea Iqbal untuk diterapkan di dalam buku-buku yang ditulisnya yang kemudian menjadi silibus di universiti. Menurut beliau, Iqbal menjadikan pengalaman ketuhanan sebagai mukadimah kepada buku itu, lanjutan daripada zeitgeist pada zaman itu, ya, abad ke-20, yang begitu bermusuhan terhadap dimensi kerohanian. Kita kena ingat pada waktu itu ranah Islam rata-ratanya dijajah oleh kuasa-kuasa besar di barat, ya. Dan kemudian ada semacam sentimen yang berbau fatalistik atau jabari yang mula untuk mendakap penjajahan ini sebagai suatu takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh yang demikian, kita tidak wajar merubah apa yang telah Allah Taala tetapkan ke atas kita, iaitu penjajahan, dan kita mesti embrace ataupun mendakapinya. Ini antaranya diketengahkan oleh beberapa tokoh sufi, dan manifestasinya begitu jelas dalam pemikiran Syed Ahmad Khan di India, yang telah mengusulkan kepada rakyat India supaya kita berdamai dengan British. Jadi lantaran itu, sufisme ataupun tasawuf ini mula dianggap sebagai sesuatu yang mematikan atau memandulkan masyarakat daripada resisten ataupun kegiatan melawan penjajah. Itu dapat dilihat dalam banyak kritikan oleh para islahiyun ataupun reformis pada zaman penjajahan seperti Jamaluddin Al-Afghani, ada juga oleh Amir Shakib Arsalan, oleh Rashid Ridha, Muhammad Abduh. Mereka banyak mengkritik cara beragama dan cara beragama yang rohani, yang dilihat mereka tidak menyumbang kepada kemajuan ataupun pembebasan ataupun perlawanan terhadap penjajah. Okey, baik. Itu satu. Kemudian kedua, sudah tentu dominasi daripada revolusi saintifik dan juga pengaruh logical positivisme yang begitu kuat, yang telah mendekam rakyat Muslim terutamanya daripada dan menjauhkan mereka daripada agama mereka. Pemikiran yang sekular, sebagaimana yang disebut sekularisasi sebagai satu proses falsafah yang membentuk pandangan sarwa kita, telah merubah pemikiran rakyat bawahan daripada kalangan orang beragama Kristian dan Muslim untuk mula menjauhi agama. Jadi yang pertama tadi kita sebut tentang tasawuf jabari, yang kedua tentang pengaruh sekularisme. Jadi dua ini dilihat oleh pemikir pada zaman itu menjauhkan umat Islam daripada agama mereka. Jadi mereka mula menulis apa yang dimaksudkan dengan pengalaman kerohanian. Tetapi sudah tentu berbeza apa yang Al-Faruqi maksudkan dengan apa yang Iqbal maksudkan. Okay, kita akan lihat, ya. Beliau memulakan dengan membicarakan tentang hubungan Tuhan dengan makhluk ataupun alam semesta. Jadi beliau mendatangkan dua pandangan. Para falasifah ataupun ahli falsafah berpandangan bahawa Tuhan menciptakan alam dan menjadi sebab kepada alam, dan alam merupakan ma'lul atau musabbab. Sebenarnya alam ini berjalan dengan sendirinya. Okey. Jadi ahli falsafah mereka mempunyai pandangan yang menurut Al-Faruqi agak mekanistik. Kerana sepertinya kita membuka suis kipas, ya, apabila kita membuka suis kipas, kipas itu akan berjalan meskipun kita mengangkat jari kita daripada suis. Okey? Dan itu merupakan analogi yang diberikan untuk menjelaskan kefahaman Tuhan sebagai pencipta yang pasif ataupun
kita kata Al-Faruqi menggunakan istilah Deus Otiusus. Ya, Deus Otiusus. Okey. Sebelum saya terlupa, Al-Faruqi banyak menggunakan istilah-istilah asing di dalam buku ini. Terlalu banyak, begitu syarat. Di setiap bab pasti akan ada, sama ada istilah asing tu daripada Yunani atau Latin atau ya, buku ini bahasa Inggeris, mungkin daripada bahasa Arab. Tetapi menarik, daripada Jerman juga ada. Menariknya adalah dalam terbitan yang kedua, Triple IT telah mengambil inisiatif untuk menghimpunkan semua perkataan-perkataan asing itu, dan mereka buat satu indeks di belakang ni, glossary. Jadi ini untuk menjelaskan maksud yang dipilih oleh penulis, maksud perkataan itu. Okay. Jadi Deus Otiusus ini bermaksud Tuhan yang pasif, yang tidak mencampuri urusan manusia selepas dia menciptakan manusia. Ini merupakan kritikan mutakalim terhadap konsep illah oleh ahli falsafah, sehingga mereka mengatakan kamu telah menjadikan Tuhan itu sebagai satu Tuhan yang tidak memberi kesan kepada manusia. Jadi di dalam Islam kita tahu bahawa Allah Subhanahu Wa Taala merupakan entiti yang mencampuri setiap urusan kita. Semuanya berlaku dengan takdir Allah, walaupun bukan secara direct. Bahkan banyaknya bukan secara direct. Sama ada soal kemenangan atau kejatuhan atau kemajuan, kemunduran, kekayaan seseorang, kekayaan sesebuah negara, kemiskinan yang melanda, penyakit, wabak dan sebagainya, itu semuanya Allah Subhanahu Wa Taala tentukan dengan seluruh kebijaksanaannya. Dia Maha mengetahui, ya, di dalam satu kanvas kehidupan ini, trajektorinya ada naik dan turun. Allah Subhanahu Wa Taala saja mengetahui apakah hikmah itu, perancangannya. Itu kita yakin. Dan ada yang direct, ada yang tidak direct. Soalnya adakah jika ia bersifat kemudaratan maka kita terima? Itu perbahasan dari sudut respon kita. Sama ada jika kita ditimpakan dengan kecelakaan, adakah kita akan berdiam diri dan menerima, atau kita bangkit dan cuba untuk merubah keadaan. Itu perdebatan intipati utama, perdebatan antara Jabariyah dengan Qadariyah, ya, atau Mu'tazilah. Jadi mutakalim membantah idea ahli falsafah, dan kita lihat antaranya begitu ketara di dalam penulisan Abu Hamid Al-Ghazali, Hujjatul Islam, di mana beliau telah mengarang beberapa kitab untuk membongkar ketimpangan hujah oleh ahli falsafah, antaranya di dalam Tahafud Al-Falasifah. Okay, di mana beliau telah mengkritik dan beliau mengusulkan alternatifnya adalah satu alam yang diciptakan oleh Tuhan setiap saat, okey, dan pada setiap saat itu Tuhan menciptakan sesuatu yang baru. Jadi alam ini dibahagikan kepada juzuk-juzuk yang kecil. Ini kita boleh lihat perbahasan lanjut di dalam Ibn Sina tentang Jauharul Fard ataupun atom. Ini dibahaskan oleh Ibn Sina di dalam kitabnya Syifa, kemudian Isyarat wa Tanbihat, berbicara tentang betapa alam ini sebenarnya terdiri daripada atom, dan sebenarnya setiap saat ataupun setiap detik atom itu musnah dan dicipta semula pada setiap saat, pada setiap detik. Ini adalah dan ini memberi maksud betapa hadisnya alam ini, ataupun ia tidak qadim sebagaimana yang didakwa oleh sebahagian ahli falsafah, terutama yang mengikut aliran Masya'i. Okey, jadi kata Al-Faruqi, Tuhan yang dalam kerangka Deus Otiusus ini tidak akan memuaskan keperluan spiritual manusia.
yang berhajat kepada satu entiti yang sentiasa memantau keadaannya, dan di mana dia boleh melabuhkan segala permintaan dan hajat, dan juga mengadu segala rasa sakit dan rasa hiba. Dan ini sedikit sampingan. Rata-rata daripada generasi anak muda, dengan kemajuan internet dan media sosial, mereka mudah ataupun tidak ada lagi manik untuk mereka meluahkan apa sahaja yang terbuku di dalam hati. Dan ini dilakukan meskipun mereka tidak menggunakan akaun yang anonymous. Jadi misalnya hari ini merasa kecewa, maka ditulis di Facebook atau Twitter atau WhatsApp dan sebagainya, menceritakan mengenai malapetaka yang menimpanya. Dan ini berlaku berleluasa. Secara tak langsung kita telah meminggirkan Tuhan daripada psikologi kita. Tuhan sepatutnya menjadi tempat untuk kita mengadu, berharap, melontarkan permintaan dan hajat, serta memohon perlindungan. Apabila kita meluahkannya di media sosial, saya khawatir kita akan kurang bercakap dengan Allah. Kita bercakap tentang Allah itu banyak. Al-Kalam, ilmu Al-Kalam itu bercakap. God talk, kata Timothy Winter atau Abdul Hakim Murad. Tetapi tidak ramai yang bercakap dengan Allah. Jadi semua perasaan itu dilempias di media sosial, yang mana jika ia merupakan suatu luahan rasa kecewa, ketahuilah bahawa orang-orang yang membaca luahan kamu itu tak semua pun yang akan membantu kamu, ya. Dan yang akan membantu kamu hanya Allah. Sebab itu luahkan kepada dia. Okey. Kemudian beliau turut menegaskan bahawa tidak ada hubungan istimewa antara mana-mana makhluk dengan Tuhan. Hubungan istimewa ni maksudnya, dan beliau turut jelaskan di sini, ada 3 aspek di mana manusia itu berbeza daripada penciptanya. Satu daripada aspek ontologi, iaitu kewujudan. Tidak mungkin kewujudan manusia menyatu dengan kewujudan Khalik. Itu pertama. Kemudian yang kedua dari sudut experience atau pengalaman, syuhud. Kata Al-Faruqi, tidak mungkin pengalaman manusia menyatu dengan pengalaman Tuhan. Pengalaman Tuhan bukan empirikal. Pengalaman manusia empirikal belaka. Dan hadith, muhdith, tidak qadim. Dan yang ketiga dari sudut apa yang disebut oleh Al-Faruqi sebagai careers ataupun ini tugas. Ini jelas. Tugas manusia dengan tugas Tuhan lain. Tapi pada hari ini, meskipun kadar pengangguran begitu tinggi, ramai yang ingin mengambil kerja Tuhan. Iaitu sangat tidak baik. Okey, saya rasa kita boleh pergi kepada memandangkan sudah masa semakin suntuk. Kita masuk kepada 5 rukun tauhid. Okey, tauhid itu ada 5 rukun menurut Al-Faruqi. Pertamanya adalah rukun duality ataupun dui reality. Yang kedua rukun teleologi, ya. Dan yang ketiga ideationality ataupun hubungan berteraskan idea. Yang keempat kapasiti manusia dan kemampuan alam untuk berubah. Dan yang kelima tanggungjawab dan penghakiman. Itu merupakan 5 rukun utama di dalam tauhid. Bila Al-Faruqi menjelaskan mengenai prinsip-prinsip dalam bab-bab berikutnya, kita kena ada 5 rukun ini di dalam minda kita, supaya kita faham apa yang dimaksudkan. Okay. Apa yang dimaksudkan dengan duality? Ini merujuk kepada maujud.
aqsamul mawjud menurut para mutakallim ada 3. Yang pertama al-wajib, yang kedua al-jauhar, dan yang ketiga al-arad. Al-jauhar dan arad itu bolehlah dituntaskan sebagai ma siwallah, segala yang selain daripada Allah. Dan al-wajib di sini merujuk kepada al-wajibul wujud. Okey, kewujudan yang mutlak dan yang wajib itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun selainnya adalah makhluk. Itulah dualiti ataupun dui realiti yang wujud di dalam alam ini. Dan kita telah jelaskan tadi bagaimana kedua-duanya berbeza, dari sudut ontologi, dari sudut pengalaman, dan dari sudut kerja ataupun tugas. Okay, itu binaan pertama. Yang kedua dari sudut ideationality. Ideationality membahaskan tentang bagaimana manusia boleh berhubungan dengan penciptanya. Dan menurut Al-Faruqi, kita berhubung dengan pencipta melalui faculty of understanding, fakulti kefahaman. Beliau tak sebut akal, kerana di dalam Islam seseorang boleh memahami menggunakan hati, qalb. Al-Ghazali telah membahaskan mengenai fakulti-fakulti dalam diri manusia, dan menurut beliau ada dimensi fizikal dan ada dimensi spiritual. Seperti akal misalnya. Akal merupakan dimensi yang spiritual atau metafizikal. Ia tidak boleh disukat, tak boleh dilihat, dipegang dan sebagainya. Tetapi barangkali manifestasi fizikalnya adalah otak itu sendiri. Demikian juga hati. Hati yang dimaksudkan selalu di dalam agama kita adalah hati yang spiritual. Tetapi dalam sebuah hadis Nabi menyebut tentang satu mudrah, satu daging di dalam jasad manusia, yang mana jika baik ia akan baik seluruhnya, dan jika buruk ia akan buruk seluruhnya. Okey. Saudara Amirul Mukminin sudah mula melontarkan soalan yang begitu mencabar kepada saya. Saya akan cuba untuk menjawabnya selepas ini, ataupun saya memberi pandangan Al-Faruqi. So, ideational adalah cara untuk manusia berhubung dengan Tuhan, iaitu melalui fakulti kefahaman, hati dan juga akal. Jika anda melihat kepada René Descartes mengatakan bahawa manusia berhubungan dengan Tuhan ataupun manusia berhubungan dengan perkara-perkara metafizik, rasional, ataupun jasad manusia berhubung dengan dirinya yang spiritual. Itu titik pertemuannya adalah di dalam otak. Organ yang disebut sebagai pineal gland. Okey, itu merupakan titik pertemuan alam fizikal dan juga alam spiritual. Dan jika anda baca buku Ibrahim Khalil, Reason and Intellect in Islamic Tradition, tak silap saya. Buku yang merupakan sebahagian daripada karya besarnya itu, Ibrahim Khalil. Beliau mengatakan, dan beliau senada dengan Imam Abu Hanifah yang mengatakan bahawa dengan akal manusia boleh mencerap corak ketuhanan meskipun tidak menerima wahyu. Okay. Dan teleologi yang dimaksudkan adalah bahawa alam ini diciptakan dengan tujuan tertentu. Bahasan panjang dari sudut kekhalifahan manusia dan dari sudut etika, dan di mana beliau membahaskan bahawa manusia, etika itu hanya akan bermakna jika diberikan kebebasan. Jika tidak ada kebebasan, maka tidak ada makna pada etika. Tetapi jika ada kebebasan, etikanya itu bermakna sama ada beretika ataupun tidak. I.e.
sama ada baik ataupun buruk perbuatan itu. Baik atau buruk hanya akan bermakna jika ada kebebasan. Sebab itu Murtada Mutahhari di dalam menafsirkan beberapa ayat Al-Quran sepertinya menceritakan tentang fasad. Maka Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, bima kasabat aydin nas. Okey. Disebabkan apa yang telah diperlakukan oleh tangan-tangan manusia. Murtada Mutahhari mengatakan bahawa ini menunjukkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kebebasan pada manusia untuk melakukan pilihan. Kerana jika tidak ada pilihan, manusia boleh menjawab, ya, kerosakan itu berlaku kerana kamu yang telah menetapkan, bukan kami yang melakukan. Kami melakukan kerana kamu yang telah programkan kami untuk melakukan. Itu mungkin jawapan untuk mengelakkan hukuman yang boleh diberikan oleh manusia. Tetapi memandangkan Allah Subhanahu Wa Taala telah memberi amaran siap-siap bahawa kamu ada kebebasan. Dan ini mengingatkan kita juga kepada tafsir oleh Abdul Rahman Al-Habannakah tatkala mengulas surah Al-Baqarah ayat 30, bercerita tentang Allah Subhanahu Wa Taala ingin mencipta manusia, tapi malaikat membantah, mengatakan, adakah kamu ingin mencipta manusia akan mengakibatkan kerosakan di muka bumi dan menumpahkan darah. Berbeza dengan tafsir-tafsir sebelum ini yang banyak membahaskan tentang wujudnya makhluk sebelum Adam yang berdaging, itu menurut Ibnu Katsir ada daging, ada darah. Jadi Abdul Rahman Al-Habannakah mengatakan bahawa yang dimaksudkan dengan kata-kata malaikat ini adalah concern mereka terhadap makhluk yang ingin diciptakan dengan kebebasan. Okay. Kemudian soal kapasiti manusia ini bermaksud manusia mempunyai kapasiti untuk melakukan perubahan. Dan ini sekali lagi tertakluk kepada kebebasan yang dimilikinya, al-hurriyah, al-ikhtiyar, dan di samping mampu untuk melakukan sampai bebas untuk melakukan sesuatu, manusia juga berkapasiti untuk menerima perubahan. Demikian juga dengan alam ini. Dan manusia dan alam boleh berubah. Kata Al-Faruqi, jika manusia dan alam tidak boleh berubah ataupun tidak boleh diimpakkan oleh perubahan yang diakibatkan oleh seorang, maka tidak ada guna hisab dan sebagainya. Dan itu membawa kita pada poin yang terakhir, rukun yang kelima, iaitu tanggungjawab dan penghakiman. Tanggungjawab di sini bermaksud apa saja yang dilakukan oleh manusia akan dipertanggungjawabkan pada hari akhirat. Dan ini yang dimaksudkan dengan Yaumul Hisab. Menariknya Al-Faruqi tak kala berbicara tentang prinsip sejarah, salah satu bab daripada buku ini, beliau mengatakan sejarah bermula daripada Genesis, penciptaan alam, sehingga Yaumul Hisab, hari penghakiman. Sebahagian kita mungkin akan menamatkan sejarah pada saat kematian ataupun hari kiamat. Tapi beliau masuk sampai ke hari penghakiman, iaitu masuk ke dalam sebahagian daripada alam yang rohani, bukan lagi fizikal. Meskipun Al-Faruqi kata boleh jadi sama ada ia di penghujung space-time, yakni Yaumul Hisab itu masih dalam alam fizikal ataupun selepasnya ataupun pada kedua-duanya. Tetapi Al-Faruqi tegaskan ia mesti berlaku. Hari penghakiman di mana manusia akan dihakimi. Dan bila kita lihat ternyata konsep tanggungjawab di dalam tauhid ini menempelak pandangan sekular yang membicarakan sejarah dalam konteks yang sekular semata-mata. Kerana menurut Al-Faruqi apabila ada pertanggungjawaban, maka tidak akan selesai satu cerita itu sehinggalah pelaku-pelakunya, manusia, diberikan hukuman ataupun ganjaran sesuai dengan apa yang dilakukan. Dan itu berlaku pada hari penghakiman. Sebab itu menurut Al-Faruqi ini juga sebahagian daripada satu garis sejarah yang maha panjang. Okey. Dan saya rasa kita boleh pergi sekilas pandang beberapa bab, dan
turut menarik buku Al-Faruqi ini dipenuhi dengan ayat Quran. Banyak dalil digunakan. Kita cuba untuk melihat prinsip ilmu misalnya. Prinsip ilmu. Okey, prinsip ilmu, kata Al-Faruqi, ada dua mazhab. Satu mazhab yang skeptik, satu lagi mazhab kepercayaan atau faith. Di sini faith, ya. Ataupun belief, kepercayaan. Okey. Dalam tradisi skeptisisme, mereka telah mengandaikan bahawa apa sahaja yang tidak boleh diuji secara empirikal dan apa yang tidak melepasi mukaddimah-mukaddimah yang logik, maka ia tidak boleh diuji, ataupun bahasa Karl Popper, unfalsifiable. Tidak boleh diuji kesalahannya, tidak boleh dibuktikan ia batil. Jadi bila ia tidak boleh dibuktikan salah, bermaksud ia tidak benar. Dan itu konklusi yang begitu, pada Al-Faruqi beliau mengatakan itu konklusi yang terburu-buru, kerana tidak semua boleh diuji secara empirikal. Dan yang kedua, keiman ataupun kepercayaan yang membuta tuli, yang tidak didasarkan kepada ilmu. Jadi katanya iman di dalam Islam itu seimbang antara kedua-duanya. Ada dimensi yang kita ada muqaddimah mantiqiyah, melepasi tahap-tahap logik, tetapi ada juga dimensi yang bersifat kepercayaan, tetapi kepercayaan yang telah melepasi muqaddimah mantik ini, tetapi yang pastinya ia bukan kepercayaan yang membuta tuli. Kenapa kamu percaya pada Tuhan? Maka ada hujah, disenaraikan 1, 2, 3. Itu yang dilakukan oleh mutakalim dan ahli falsafah sepanjang zaman. Okey, saya rasa saya tak sempat untuk menghuraikan semua, tetapi saya harap dengan sedikit borak-borak ini dapat menambah minat dalam kalangan hadirin untuk cuba menelaah buku ini. Sangat berguna dan sangat dalam perbincangannya. Beberapa perkataan saya dapati beliau simpulkan dengan bicara yang cukup tuntas, tetapi menyentuh banyak ataupun mengurai banyak permasalahan. Okey, ada satu soalan daripada Amirul Mukminin tadi. Bagaimana adakah kemungkinan dua wujud itu bersatu? Okey. Sekarang ni bersatu sudah menjadi berdua. Okey, itu dalam politik. Sekarang kita bincang bersatu dari sudut aspek kerohanian. Okey. Jika kita menelaah para sufi wujudiyah, terutama yang kibar dalam kalangan mereka, yang lainnya di tanah Melayu ni kita ada Hamzah Fansuri dan mereka yang mengikuti jalannya, Syamsuddin Sumatrai dan lainnya. Mereka menulis banyak penjelasan tentang apa yang dimaksudkan dengan kesatuan kewujudan. Okay. Banyak analogi diberikan, antaranya seperti setitis air yang masuk ke dalam samudera yang luas. Maka adakah setitik air itu masih dianggap air ataupun sebahagian daripada laut? Jadi di manakah identitinya itu? Kemudian begitu juga dengan analogi biji benih. Ini analogi yang begitu Aristotelian. Okey. Kaum sufi mengatakan pokok itu sudah wujud secara potensi di dalam biji benih. Apa maksudnya? Maksudnya di dalam kepribadian kita sudah ada sisi-sisi ketuhanan yang menunggu masa untuk diterjemahkan ke alam realiti. Okay.
Jadi mungkin kita boleh bahas Hamzah Fansuri bawa datang contoh margarin. Saya tak ingat apa perkataan digunakan. Mentega mungkin atau apa. Di dalam seingat saya lah Al-Muntahi itu buku tahap ketiga. Dia ada 3 tahap bukunya. Itu Syarabul Ashiqin, kemudian Asrarul Arifin dan Al-Muntahi. Di mana beliau mengumpamakannya seperti mentega. Ya, mentega ini dibuat daripada lemak susu. Jadi lemak susu itu membentuk satu entiti yang berbeza. Tetapi adakah ia berbeza daripada susu itu sendiri? Hamzah Fansuri kata tak, mereka sama. Okay. Jika kita ringkaskan perbahasan ini, ia merupakan satu percubaan untuk menjelaskan bagaimana alam ini bermula. Ya, sudah tentu Al-Faruqi dia menegaskan tanzih Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Bagaimana alam ini bermula? Adakah Allah Taala menciptakannya daripada ex nihilo, daripada ketiadaan, ataupun menciptakannya daripada kekayaan dan kerahmatan dirinya sendiri, sehingga alam ini melimpah-limpah daripada sifatnya yang begitu luas, rahmat yang begitu agung dan kaya. Itu merupakan teori faid ataupun iluminasi, pancaran cahaya itu. Dan sudah tentu ada beberapa kritikan terhadap pandangan ini. Pertamanya, ia tidak disandar kepada dalil. Dan yang dalil kita maksudkan adalah nusus. Sebab dalam ilmu kalam kita percaya bahawa mana-mana muqaddimah yang ingin dipegang sebagai i'tiqad itu mesti berdasarkan dalil yang jazim, yang tidak zanni, terutama dari sudut subutnya. Maka mesti qat'iyatus subut, sama ada daripada hadis ataupun Quran. Okay, baik. Dan yang kedua kritikannya adalah Al-Faid ini menunjukkan bahawa seolah-olah alam ini tidak ada tujuannya diciptakan, kerana ia berlaku secara tidak sengaja ataupun tidak diniatkan. Dan ini menurut Al-Faruqi bercanggah dengan salah satu rukun tauhid tadi yang ditetapkan, iaitu teleological. Semuanya ini ada sebab dan tujuan, dan ini sangat membantu jika anda membaca penghujahan saintifik tentang fine tuning. Saya terjemahkan sebagai penalaan sempurna. Ya. Itu membicarakan tentang bagaimana kosmos ini diatur mengikut kadar yang spesifik. Bermaksud ini bukan sesuatu yang secara random, rawak atau berlaku tanpa tujuan tertentu. Ada tujuan yang sangat besar. Allah Subhanahu Wa Taala mewujudkan semua ini. Jadi bila kita lihat dalam perbahasan antara Ibn Arabi, kemudian seterusnya, iaitu siapa namanya tu, Wahdatus Syuhud, ya. Ya, betul, Nabil. Al-Faid itu emanasi. Okey, dan kemudian oleh Wahdatul Syuhud. Wahdatul Syuhud ini cuba untuk memperhalusi Wahdatul Wujud. Secara tuntasnya, yang menyatu adalah pengalaman kerohanian. Tetapi secara identiti tetap berbeza. Jauh daripada kesatuan secara zat atau kesatuan secara pengalaman. Allahu a'lam, itu pandangan Al-Faruqi dan majoriti daripada mazhab mutakallim. Saya tahu ada yang mengatakan Al-Ghazali berpegang pada pandangan wujudiyah, terutama bila ditinjau pada kitabnya Al-Mishkatul Anwar, iaitu mengambil inspirasi daripada ayat Quran. Tetapi ada perdebatan. Pertama dari sudut keabsahan penulisan itu disandarkan pada Al-Ghazali, kerana
Al-Ghazali ni bila kita baca buku-bukunya, beliau sentiasa merujuk kepada buku yang pernah ditulisnya. Misalnya kita baca dalam Ihya, beliau merujuk pada dia bincang misalnya tentang konsep ilmu. Kemudian bercerita-cerita, kemudian sila rujuk kepada kitabku Maqasidul Falasifah. Dia berbicara tentang Mu'tazilah contohnya. Kemudian berkata sila rujuk kepada kitabku Faisalut Tafriqah. Tetapi kita tidak menemui beliau mengatakan yang sama terhadap beberapa bukunya. Dan Mishkatul Anwar salah satu, dan yang keduanya seingat saya Ar-Raddul Jamil ala man badala dinul Masih. Itu kritikan terhadap kaum Nasrani. Itu juga diragui ketulinan sandaran itu kepada Imam Al-Ghazali. Okay. Jadi bagaimana? Cukuplah jika kita faham, kita dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala walaupun kita berbeza entiti. Dan Nabi di dalam hadisnya, seorang sahabat meminta baginda mendoakan beliau. Nabi kata, kamu perbanyakkan doa waktu sujud. Dan ramai daripada pemikir sudah mengulas soal falsafah sujud, betapa seorang hamba itu dekat dengan Allah Ta'ala dalam sujud dan juga dalam solat. Solat disifatkan sebagai mi'raj kepada Allah, mi'raj hamba. Ya, tentu saya secara metafora. Jasad kita masih di sini, tapi hati kita pergi kepada Pencipta. Dan di akhirnya kita akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala juga. Cuma apa sahaja yang boleh membawa kepada kesatuan dari sudut tiga aspek tadi, ini menurut Al-Faruqi, ya, saya nakalkan semula apa yang beliau sebut. Ya, tadi kita sebut apa? Tiga tu. Dari sudut ontology as well as their experience and careers. The two orders of creator and creation are utterly and absolutely disparate. Beliau sebut dengan soreh di sini, kedua-duanya itu memang berbeza. Tapi selain daripada itu, ala tul, silakan. Kita memang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala melalui ibadah terutamanya. Okay. Dan ini sudah tentu untuk menolak juga pandangan kaum Nasrani yang mengatakan Allah Subhanahu Wa Taala ataupun God Father ataupun God itu sendiri manifestasi dalam tubuh manusia. Iaitu bentuk adian yang lain dan juga faham-faham yang menurutnya bercanggah dengan rukun tauhid yang digagasnya. Allahu a'lam, itu ijtihad beliau. Pada pandangan saya, ijtihad beliau ini sangat baik menggariskan batas-batas dalam beragama, batas yang jelas. Ya, sekarang semua orang sebut tentang pentingnya disiplin. Bagi saya buku ini memberikan satu disiplin yang sangat baik. Tidak begitu longgar, tidak begitu jumut. Beliau tegas pada tempatnya dan tidak begitu longgar sehingga yalah, orang belajar perbandingan agama selalunya ada kecenderungan untuk bersifat berkompromi dengan akidah. Tapi Al-Faruqi tidak. Alhamdulillah, beliau telah pandai membijak membezakan antara apa prinsip yang berbeza dalam akidah manusia dan juga Islam. Allah Subhanahu Wa Ta'ala a'la wa a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saya rasa itu sahaja. Terima kasih banyak-banyak kepada semua yang menonton dan juga soalan yang diutarakan. Saya juga ingin mempromosikan bahawa Triple IT ada menjual buku-buku Al-Faruqi, terutama buku ini merupakan antara buku yang menjelaskan tentang pertukaran Triple IT daripada Islamisasi kepada integrasi. Saya rasa sangat bermanfaat. Ini buku terjemahan daripada Syekh kita Fathi Malkawi, daripada bahasa Arab, berjudul At-Takamul Ma'rifi. Sekian, ada apa-apa soalan lagi ke?
Okey eh. Okey, saya rasa tak ada apa dah kot. Okey, terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.